mana piyah. Piyah mana? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سبحانك لا علم لنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Hadis yang ke-31 An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu An Abi Ruwiya an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara la darara wala dirara. Pendek je hadis, tapi makna dia memanglah panjang. Makna dia tu kalau kita tengok dalam tafsir dia, Masya Allah, nah tafsir hak Arab dalam 10 lah ketah mentafsirkan hadis la dirara wala dirara. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah Wad-Daraqutniyu wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil muwatta'i mursilan an Amr ibn Yahya an abihi anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walahu turukun yuqawwi ba'duha ba'dan. Hidup ni. Arti ini hadis telah dirawikan, yakni telah diriwayatkan daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sonyo bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda jana, janganlah beri mudarat sama lain orang, yakni sama orang lain, dan jangan pula balas mudarat yang datang daripadanya daripada orang lain. Nah, itu dia. Bahkan sepatutnya diberi maaf dan uzur dianya orang lain tu atas kesalahan tu. Sikit mana dia? La darara wa la dirara.
La darara, jangan buat mudarat, jangan buat karut, jangan buat berbahaya akan orang lain. Balik kita jangan buat mudarat, buat bahaya kepada orang lain. Dan jangan pula balas mudarat yang datang daripadanya, yang datang ia mudarat berbahaya daripada orang lain. Apabila orang buat mudarat di atas kita, maka tak payahlah kita balas kemudaratan di atas orang. Seperti orang buat khianatkan kita, kita tak payahlah buat khianat balik kepada orang yang buat pada kita. Tu dia, hadis ni memanglah besar benar. Hingga setengah pada setengahnya tak boleh nak mengamalkan hadis terlalu sangat pendek. La darara wa la dirara. Diri pantang kita tak mudarat ke orang, itu boleh lagi. Tapi apabila lah orang buat kemudaratan di atas kita tu, maka yang ni payahlah nak pantang. Sekurang-kurang kita kata dengan mulut, kita mencaci dengan mulut, tak ada dengan perbuatan, tapi dengan mulut masih ada. Bunyi hadis ni memangnya pendek pendek benar hadis ni. Tapi nak amal tu kan masya-Allah. Orang buat berbahaya, buat mudarat pada kita, kita beli gula buat dia oleh sekilo, beli saka buat dia oleh sekilo. Ada tak begitu? Orang nak katak pondok meledung. Piyo nak katak pondok Mek saka sekilo bagi pondok ya. Hadiah. Terima kasih dok katak sat ni. Ada tak begitu? Tak ada. Molek pondok kita pecah kata. Tu kan. Bukan saka ada. Ni, mau buluh dok tu kan. Habis diri. Habis hadis ni pandok ya. Tapi payahnya orang nak amal. Susah nak amal ni. Siapa dia boleh amal ke hadis ni, baguslah. Karena diri dia tak mudarat pada orang. Apabila orang tu balas buat mudarat pada dia, dia tak akan balas mudarat kepada orang. Bahkan sepatutnya seorang diberi maaf dan uzur, dia nyo orang lain. Beri maaf dan uzur ni atas kesalahan itu. Kesalahan apa yang mereka tu buat di atas kita, kita selalukan maaf dia. Saya selalu maaf kat dia. Kat mana ada macam ni weh? Tu. Hadis ini hasan. Mana orang riwayat hadis ni ada siqah, ada kepercayaan, lagi pula ada adil. Adil lagi pula siqah. Dirawikan oleh Ibnu Majah. Mana diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan lain pada Ibnu Majah, Daruqutni. Rawi-rawi dengan cukup musnad perhubungan hadis. Perhubungan cukup musnad. Musnad ni iaitu sanad hadis tu. Nah, rawi hadis tu perhubungan musnadnya. Musnad bagi rawi hadis ni tak ada siapa ke Nabi dah. Daripada an siapa Rasulullah. Hadis ini dirawikan pula oleh Malik dalam Muwatta karangannya, karangan Malik. Oleh Imam Malik rahimahullah taala. Oleh Imam Malik, tu dalam Muwatta. Apa Muwatta ni? Karangannya, karangan Malik. Karangan ni mana kitab yang dikarangkan oleh Imam Malik. Ada 4 jilid atau 4 juzuk. Tetapi tiada disebutkannya. Tetapi tiada disebutkannya Malik. Setengah daripada ahli-ahli riwayat ini hadis. Iaitu daripada Umar bin Yahya. Iaitu ahli riwayat ni, iaitu ahli riwayat daripada Umar bin Yahya. Hal keadaan Umar bin Yahya daripada bapaknya. Daripada bapaknya.
Umar bin Yahya. Hal ke ada Umar. Nahau ada mana ni? Umar bin Yahya. Tu. Daripada Umar bin Yahya. Hal ke ada Yahya daripada bapaknya. Bukan. Hal keadaan Umar. Hal keadaan Umar daripada bapaknya, bapa Umar. Siapa dia? Iaitu Yahya. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal keadaan bapaknya daripada ni hal pada bapak. Hal keadaan bapaknya, bapa Umar. Hal keadaan bapaknya, bapa Umar. Riwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu maka boleh ihtimal ni. Rojok domi dia tu Yahya bin Umar bin Ammar bin Yahya. Tu daripada Ammar bin Yahya. Hal keadaan Ammar bin Yahya daripada bapaknya. Kena dah. Hal keadaan Ammar bin Yahya daripada bapaknya, bapak bagi Umar. Siapa dia? Iaitu Yahya. Hal keadaan bapaknya, bapa Umar ni, meriwayatlah ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tiadalah disebutkannya bapa akan Abu Sa'id. Tu. Akan Abu Sa'id. Bukan bapa ni. Iaitu Malik. Tu. Maka tiadalah disebutkan nyo Malik, nyo Imam Malik. Tu. Tak sebut akan Abu Sa'id. Tak sebut akan Abu Sa'id. Seorang daripada si rawinya, rawi ini hadis. Seorang daripada si rawi, si yang meruayatkan nyo ini hadis. Terjadi Imam Malik tak ada sebut ke Abu Sa'id satu lagi. Orang panggil hadis ni hadis mursal. Hadis mursal, mana hadis yang gugur ke rawi. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. Tu. Wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Maka hadis mursal ni hadis yang gugur ke rawi, gugur sahabat. Hadis yang gugur ke sahabat. Tu wa mursalun minhu sahabi yusaqat. Gugur daripada hadis mursal ni itu gugur sahabat. Maka hadis ni ada gugur sahabat iaitu namanya Abu Sa'id. Dalam riwayat Umar, riwayat Imam Malik. Hadis ini dirawikan daripada banyak jalan yang mana menguatkan setengah riwayatnya, setengah hadis ini pada yang lainnya. Walaupun dikatakan gugur sahabat, tapi ada lagi banyak jalan yang menguatkan hadis ni. Menguatkan hadis ni sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka hadis ni darara wala dirara, hadis hasan. Keterangan hadis ini, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara. Janganlah beri mudarat salah seorang kamu pada lain pada seorang kamu, lain daripada salah seorang kamu tu. Beri mudarat dengan tiada hak, dengan tiada tutup ti hak. Kalau ada tutup ti hak tak apa. Kita buat mudarat boleh tu. Dia kerak linga kita, maka kita pergi hadu kerak linga dia balik. Boleh. Itu ada hak. Adapun tidak ada hak apa-apa pun, maka tak payahlah kita berdorak kepada seorang. Tak payah. Katanya wala dirara. Janganlah engkau beri mudarat siapa yang beri mudarat kepada engkau lebih dahulu. Siapa mudarat pada kita lebih dahulu, tak payahlah kita mudarat kepada dia. Tak payahlah kita balas pada dia. Ada tak orang macam ni? Kita duduk diam-diam saja, mari orang
Bau sekah kepala kita. Alhamdulillah. Ada tak? Tak ada itu. Tapi hak Tuhan Nabi nak tu. Dah lah kita tak ada gapo ni. Dia mari tak apa kau. Weh. Alhamdulillah manis-manis dia. Tak ada rasa nak marah ke dia. Tak ada rasa nak murih ke dia. Berapa orang lagu tu hak janggut panjang pun tak boleh terima tu. Lucut berat iman tu. Iman cabut tu. Cuba teras tengok hak janggut lebat-lebat duk diam, kita pergi lek belakang, tak apa kok. Oi. Tengok dia mana? Tu asal. Mung ni. Tak apa kok, aku tak kenal aku biar ni. Aku bapa ni, aku star ni. Bergaduh ini, bukan cah obat. Habis terpayah, hadis pendek je, bina amal dia payah. Nah, ni harta kita buat kita alhamdulillah, manis-manis kata. Baik mana lagu ni weh. Tak ada orang tak ada dunia sekarang ni. Ni, kalau ada pun tupu molek lah dia. Ambil dia lah buat contoh, buat idol. Kalau ada orang macam ni. Orang kata dia macam mana dia tak jawab balik. Nah, tu kata biasa ya, berkata tu. Ni, dia buat. Kita duduk diam-diam ni pop tu. Panas tak nak wayah ni, minta pakok lingo ni panas ni, panas. Kalau orang tak lawan orang pun kalau pakok lingo pop tu, ting meta nak 1.5 dah. Tak bocor kau, tak lawan orang punya lawan tak cara dah. Mati-mati. Lu pucai kada ya mai dah ya tu. Tengok Dia tiru lak kong banyak dah. Hak Nabi dah. Hak Nabi dia mau pop dekat alhamdulillah. Mani-mani. Tak ada kacing sikit pun. Tu la dhirara. Tu dia. Siapa-siapa yang melaknat pada engkau. Melaknat. Yang musupah pada engkau. Celaka nak apa bangau. Tu. Bahasa kepala betul macam lembu ni. Dia kata kita. Mamo guys, puak nak kok gak. Si kata macam-macam kita tu laknat. Kata mudah-mudah panggil. Janganlah akan melaknat pada siapa-siapa. Orang mengaki, orang supah kat kita, kita tak payahlah kata kat dia. Bahkan kita kata mana? Alhamdulillah. Pala maidiku dosa-dosaku gidimum. Ada tak gitu? Payah. Kalau golek ke banyak kau. Kebanyakan orang ke apabila lah orang kata maki kat dia, dia jawab balik tu memang banyak lebih orang kata lagi. Orang kata panjang ni ya, tapi dia jawab ni. Tu dia. Dan siapa-siapa yang pukul pada engkau, janganlah engkau pukul pula dia nyo siapa-siapa. Orang tak apa bekok mumpop tak ada kata apa dia. Ni manis-manis alhamdulillah. Allah akbar. Kalau macam ni kita pergi Mekah. Pergi Mekah ni kita duduk semayang-semayang tu mari orang Arab jinyok kepala ni. Jinyok ni kalau kita duduk gini, dia lakoh kepala ni. Kalau bakal kain nampak dah. Tapi bakal seluar tak nampak. Bakal seluar baju bos luar ni. Masuk kepala kita dalam baju dia ni. Lakoh sungguh harap ni. Lakoh harap ni tak ada masalah. Habis Mekah ni banyaklah ujian banyak sekali. Hak mana hati kita tak sujud, hak mana hati kita tak kenal, maka hak tulah Allah Taala tunjuk kita nampak. Macam-macam orang dalam Mekah ni Allah Taala tahu hati kita. Nampak kita tak kenal hak mana, nampak tu dia mengepek tu. Duduklah tu. Tak kena buat haji lah. Ada tengok orang banyak. Tu. Lalu itulah pesanan almarhum pada Mekah. Kamu pergi buat haji, kamu jangan berdoli orang. Kamu tunduk ya, tak payah hitau orang. Kamu jangan cari keaiban orang, kamu cari keaiban kamu sendiri. Tu. Tak payah mu bilang keaiban orang satu. Kamu bilang keaibanmu sendiri ya. Karena ketika tu kamu sedang mengerjakan haji. Kalau kamulah masih bilang keaiban orang, nantilah kamu tak senanglah duduk Mekah.
Dia kata macam ni, macam-macam hal. Orang ramai. Puji Allah Ta'ala pun banyak. Kadang kata tu gini, mari lakoh kepala, jinjak kepala kita. Kadang-kadang kepala kita tu buat jang je. Buat jang je nak lakoh pergi. Pukul ngomong pergi. Allahu Akbar. Ni dia. Nah, kita jaga baik tu. Tu mana kata, siapa dia pukulkan engkau, janganlah engkau pukul pula dia nya siapa. Tetapi hendaklah engkau tutup hak engkau itu daripada sisi hakim yang adil. Apabila orang sumpah kamu, apabila orang pukul kamu, buatmu pergi adu. Undang-undang ada kan adu, kata orang ni pukul aku, kata orang ni kata kat aku min peramat, hampai adu. Pergi mengadu ada polis ni, bala polis pergi kat tu. Itulah mengadu pada hakim. Dia akan panggil lah siapa dia yang buat karuk, yang buat khianat kepada kita tu. Tu dia. Tapi mengadu, hendaklah engkau tutup hak engkau itu daripada sisi hakim yang adil, yang betul, yang mikwam yuk titam. Tu. Dengan tiada bersumpah-sumpahan dan laknat melaknat satu sama lain. Bukan katanya sama-sama nak pergi hadu tu sumpah dah belah-belah. Sama-sama nak pergi tu sumpah dah. Duk melaknat dah pergi mari. Duk kata dah pergi mari. Tak pergi diam-diam, senyap-senyap gitu ya. Pergi hadu sama dia, hadu sama hakim. Tu. Sekiranya bersumpah-sumpah atau berpukul-pukulan satu sama lain, kalaulah orang sumpah kat kita, kita sumpah balik, atau orang buat kita buat balik, macam mana akan jadi? Tiadalah akan dapat selesai perkaranya, tak akan sudah, tak akan habis. Dia buat kita buat balik. Dia buat kita buat balik, tak habis. Dia kata kita kata balik, tak habis. Kalau dah dibiar dia kata seorang je, kita tak payah jawab. Lama-lama senyap. Tak cakap ni kecek. Dia mata gila pula kecek seorang. Cakap seorang dia mata gila. Kau bapak. Lepas tu kita diam je, tak payah jawab. Kalau kita payah jawab, jadi tak selesai masalah. Tapi apabila lah kita tak jawab, maka selesai masalah. Biar dia cakap seorang, semua orang tengok dia, kata gila berlaku. Mu ni gila, kecek seorang. Orang lah pergi habis dah. Mu duk cakap seorang mu lagi. Tu gila mu ni. Tu dia. Payah ni. Hadis ni nak amal payah. Melainkan dihadap hakim juga. Melainkan dihadapkan kepada hakim juga, kepada pupipatsa. Tu je hakim. Kepada tempat dia lah. Sebab itu sepatutnya mereka berhenti daripadanya. Daripada bersumpah-sumpah atau berpukul-pukulan. Sebab itu sebab tiadalah akan dapat selesai perkaranya melainkan dihadapkan hakim juga tu. Sepatutnya seorang, sepatutnya mereka, sepatutnya mereka berhenti daripadanya, daripada bersumpah-sumpah dan berpukul-pukulan satu sama lain. Berhenti dah, supaya tak payah duk wek. Dia bercakap habis, kita pergi. Itu dia. Tersebut pada hadis, ada tersebut pada hadis, bagi tiap-tiap dua orang yang bersumpah-sumpahan itu, bagi tiap-tiap dua orang yang bersumpah-sumpahan, apa-apa yang dicakapkan olehnya, oleh tiap-tiap dua orang, dan atas siapa-siapa yang memulai, atas siapa-siapa yang memulailah dosanya, yang siapa-siapa, selama kawan siapa-siapa tiada melampaui daripada hak pada mengambil balasan siapa-siapa. Siapa dia yang mula, maka orang itulah akan dapat dosa. Bagi tiap-tiap dua orang yang bersumpah-sumpahan, apa-apa yang dicakapkan olehnya, oleh tiap-tiap dua orang tu,
Tu apa-apa dicakapkan oleh tiap-tiap dua orang dan atas siapa-siapa yang memulailah dosanya siapa-siapa tu. Ada atas siapa-siapa yang mulailah dosanya siapa-siapa. Selama kawannya siapa-siapa tiada melampaui pada hak pada mengambil balasannya balasan siapa-siapa. Siapa hak mulai dulu? Maka berlapak dia tu dah. Sahabat tu dua orang yang bersumpah-sumpahan tu, mana dua orang tu ada sama-sama berdosa. Tapi yang hak mula-mula buat dosa tu. Nah, selama mana kawan dia tidak melampaui had, tidak terlajak kait, mudah-mudahan kata, pada mengambilkan balasan siapa tu, maka sama itulah dosa tu dialah boleh. Sebab itulah kata kat orang tak payah kata. Orang tak kata kita muncul dah. Tapi kalau ingat satu lagi, orang kata kita banyak, maki kita banyak, kita sabar. Kerana apa? Kerana satu kebaikan. Kebaikan macam mana? Iaitu dosa-dosa kita pergi kat dia dan pahala-pahala dia mari kita. Itu kebaikan yang besar kali. Tilik begitu nampaknya bala. Tapi dalam hakikat bala tu ada rahmat. Ada rahmat sekiranya kalau kita sabar. Contoh kitanya ialah Nabi SAW. Orang buat dia, orang tai dia, orang katak dia, orang pukul dia, hingga berdarah habis sebuah tubuh, hingga tahid penuh di atas kepala, dengan tahid dengan seluruh tahid penuh. Tahid yang cahaya, tahid apa penuh tak tubuh dia. Adakah dia balas balik kepada mereka yang buat? Tak ada. Bahkan dia berdoa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah akan bagi hidayah dan mereka yang buat mudarat kepada dia. Itu contoh paling besar. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah pada Rasulullah itu ialah uswatun hasanah, contoh yang baik. Tu contoh yang baik. Orang buat marah kita macam mana, kita tak payah marah pada dia. Lebih-lebih lagi jadi pemerintah, jadi ketua, jadi orang atas. Jadi orang atas. Nah, orang pangkat tinggi tak payahlah. Orang nak kata dia macam mana, katakanlah. Tapi dia tak patut jawab. Tu dia nah. Banyak dalam faith, banyak dia kata tu banyak dia kata buat fitnah, bid'ah lah, mudarat lah, buat khianat pada orang awam lah, buat menyesak lah, macam-macam lah. Tapi kita sebagai pengajar, sebagai ustaz, sebagai guru tak payah jawab biar dia kata. Kerana dalam hal tu kita sabar, Allah Ta'ala akan bagi pahala kat kita dan dosa tu balik pergi ke dia. Tu dia dah kata weh. Dia kata alhamdulillah. Mujurlah mudak kata diku. Mujurlah kamu duk maki diku. Aku ni malah dah buat amal, malah buat sunat, pada pahala mu cukup dah. Tu masalah dosa kita pakai gi kat dia. Tu ingat baik tu. Habis tu hadis. Hadis ni boleh kita pakai tiap masa. Nah, setiap masa, tiap bila tepat boleh kita pakai hadis ni. Hadis yang ke-33. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'dhuhu fi sahihaini. Artinya telah dirawikan daripada Ibni Abbas, yakni daripada Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Abdullah wa Abbas, anhuma an Abdullah wa Abbas, sonyo telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sekiranya diberikanlah kepada manusia apa-apa tututan oleh semata-mata dakwa manusia, tentulah diberi mendakwa beberapa orang lelaki di atas harta benda dan darah-darah manusia. Ikut orang tutup apa atas kita selalu beri kat dia macam tu. Oh, banyak orang minta lah, dia kata. Banyak orang minta sekali lah kalau kita beri kepada dia mengikut tuntutan dia. Banyak kalangan manusia macam tu lah. Tentulah. Nah, berdiri mendakwa beberapa orang lelaki. Banyak orang mendakwa kata ni hak dia, tu hak dia, ni hak dia. Di atas harta benda. Hak ni tanah dia ni. Ni lepas tu kerana tunggu dekat sini, kerana batu kat sini, batu bocok boleh belaka. Ni tanah yang kat ni. Masalahnya buku tanah. Ni motor ku ni. Ni kereta ku ni. Ni bini ku ni. Habis yang dakwa. Ni banyaklah orang dakwa. Kalaulah mudah gitu ke, ikutlah orang dakwa apa kita beri. Banyak orang minta dakwa. Dan darah-darah manusia pun sama juga. Tu banyak juga tu dakwa oleh beberapa orang harta, dan dakwa pula akan darah-darah manusia atas pada harta benda. Nah, akan minuh balah begitu. Ini macam-macam lah manusia kan. Nafsu manusia asal kejadian dia jahat, bukan baik. Asal kejadian nafsu di atas dia tu jahat, bukan baik. Akan tetapi sungguh pun begitu, akan tetapi bayinah, apa bayinah? Saksi itu, bayanan atas sesiapa yang mendakwa. Kai kotam tidak dakwa. Tu. Nah, siapa dia yang mendakwa kata benar ni hak dia, kena cari saksi mari. Kena cari saksi mari. Ngaku kata hak dia, kena cari saksi. Dan sumpah itu atas siapa-siapa yang engkar daripadanya dan siapa-siapa. Apabila ada engkar, ada tak terima kan, maka dia kena sumpah. Wallahi, kena sumpah. Apa dah ada engkar. Sumpah itu atas siapa yang engkar. Siapa-siapa yang engkar daripadanya dan siapa-siapa. Yang tak terima padanya dan siapa-siapa. Kena cari pula. Ni mengatakan al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankara. Nah, orang yang tak percaya mesti dia kena sumpah. Nah, orang yang mendakwa mesti kena cari saksi. Orang yang mendakwa tapi orang tak percaya dia kena sumpah. Tu. Nah, orang yang engkar mesti dia bersumpah. Tu dia. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi dan lain-lain Baihaqi, sebagaimana lafaz yang tersebut, yang mana setengah rawi diperoleh dalam dua sahih, yang mana setengah rawi, tengah riwayat hadis ni. Nah, diperoleh dalam dua sahih. Apa dua sahih? Bukhari dan Muslim, yakni sahih Bukhari dan sahih Muslim. Tak apa keterangannya. Katanya Nabi SAW, al-bayyinah 'alal mudda'i wal yaminu ila akhirih wal yaminu 'ala man ankara. Adalah bayyinah itu, adalah saksi itu atas orang-orang yang mendakwa. Siapa dia mendakwa mesti cari saksi. Tanah ni hakku, cari saksi mari. Manakah tanah dikatakan hakmu? Cari saksi. Saksi pula tu kena ambil saksi yang ada kepercayaan. Bukan ambil saksi duduk tengah-tengah jalan tu dak. Ikut ambil tu dak. Saksi tu ada percayaan, dak adil pula saksi tu. Nah, tu. Ialah kerana ia berkata dengan menyalahi sahih. Ialah orang-orang mendakwa ni. Ialah bayinah itu atas orang-orang yang mendakwa ni. Pasal apa?
ialah yakni bayinah itu atas orang-orang yang mendakwa tu pasal apa? Kerana ia orang-orang yang mendakwa berkata dengan menyalahi zahirnya. Tu dengan menyalahi zahir dia kata apa-apa saat ni tu. Apabila menyalahi zahir, nah mesti kena ada saksi. Sedang ya asal, iaitu ya asal ni lepas pengakuannya, pengakuan orang mendakwa daripada daripadanya, yakni daripada dakwanya orang-orang mendakwa. Tu. Kamu kena mengaji tak boleh ni. Masuk ni. Nak karu ni. Wakil ya. Tak itu. Hidup akak ya. Karu dia ni halak dia kan siap. Tak kena kalah. Okey kat nu okey. Okey. Bye. Okey. Okey. Nah, ini pala pula. Mek ya ni. Tu dia. Sedang ya asal, iaitu ya asal ni lepas pengakuannya, pengakuan orang-orang mendakwa tu daripada dakwanya, dakwa orang mendakwa. Tu ya asal pengakuan orang mendakwa lepaslah, tak kena. Pasal asal batu duduk sini, masalah. Batu sukatan tanah duduk kat sini. Dia pergi mengaku kata kat sini hak dia. Tu sini kat dia. Tu dia. Itu asal. Lalu tu mesti dia kena ada saksi. Hanyalah bersumpah orang yang terdakwa. Hanya bersumpah orang yang terdakwa kerana ia orang yang terdakwa ni berkata atas menepati ya asal. Orang yang kena dakwa hanyalah bersumpah orang yang terdakwa, orang yang kena dakwa. Sumpah tu yang dakwa kerana ia orang yang kena terdakwa ni berkata atas menepati ya asal. Sini bukan no. Ni wallahi haning. Ni batu ni bukan no. Orang yang kena dakwa tu mesti dia bersumpah. Orang mendakwa mesti cari saksi. Tu mesti cari saksi. Kalau saksi tak ada, dakwaan itu free, tidak ada harga. Malah dakwa manusia ni, ambil Nabi kata dah. Kalau kamu beri turut dakwa manusia, dia dakwa ngik. Siapa puyuk belanga di dapur kita yang kata hak dia. Puyuk ku ni. Ku beli lak merang itu. Kan hidup mahmum. Mana? Ni yang londah ni. Habis. Kerana buat apa? Sebab dia kena cari saksi. Jangan lekek dah je bui dah. Mu dakwa menjadi saksi. Hak ni eka mu supah. Wallahi sekat ni. Tu dia. Iaitu lepas pengakuan daripadanya, iaitu bersumpah orang yang terdakwa. Bersumpah orang terdakwa ni lepas pengakuan daripada dakwa. Dia orang kata dakwa begini, dia sumpah kata hak dia sini. Maka orang tu lepas, tak kena lah. Tak boleh. Tu cara kau hukum. Cara hukum. Balik tuan tanah mesti bersumpah. Balik orang dakwa cari saksi. Apabila lah tuan tanah ni sumpah, maka dakwaan itu free, sia-sia, tak ada kena terima lah dia tu. Kerana kuat sumpah lagi pada saksi. Kerana orang nak sumpah satu-satu benda ni, Masya Allah, bukan mudah. Bukan mudah sumpah satu benda, kerana membawa dia papa. Pusaka papa panggil. Pusaka sesak, pusaka mempusakai papa dan miskin. Itu sumpah-sumpah ni. Untuk agama macam tu. Tu dia. Daripada ketetapan ini, ini hadis.
dikecualikanlah beberapa masalah saja. Nah, daripada ketetapan ini hadis ni dikecualikanlah, diistisnakanlah tu beberapa masalah saja. Maka diterimalah dakwa orang yang mendakwa dengan tiada bersumpah pada apa-apa perkara yang tiada dapat diketahui melainkan daripada orang mendakwa sendiri. Tu orang mendakwa diterimakan dakwa orang mendakwa dengan tiada bersumpah. Diterima pada apa-apa perkara yang tiada dapat diketahui, tidak dapat ditahukan melainkan daripadanya orang-orang mendakwa itu sendiri. Nah, tak ada siapa tahu benda tu, melainkan dia sendiri yang akan mengaku kata hak dia. Orang tak tahu, maka ini dia benar, diterima dakwaan dia tu. Seperti kanak-kanak yang mendakwakan diri kanak-kanak telah sampai umur, yakni baligh, dengan sebab bermimpi. Dia tak payah supah lah. Budak ni kata, "Hai, apa balik dah?" "Ya ke? Mimpi nak boleh dah hai." Yelah tu. Asuk kena supah. Dah tak payah supah dah. Pasal tu dia yang perlu tahu. Orang lain tak tahu. Kata dia dah balik. Dan dakwa orang yang berhutang akan papa diri orang berhutang pada atas hutang yang telah tetap atas orang berhutang. Ya supaya atas diri dia, wallahi. Ini dakwa atas diri dia. Hak ni pun terima juga. Tak payahlah kita kena supah. Ya dakwakan diri dia, kata dia ni sesak. Aku sesak lah ni weh. Aku susah lah ni, tak ada duit nak bayar demo ni. Aku hutang tu banyak, susah lah ni. Tak payahlah kata nak. Wallahi tak payah. Tu kerana benda tu dialah tahunya. Kata dia tu susah. Kerana orang yang ada pitih, orang yang berhutang hak orang, lepas tu ada pitih tak nak bayar, maka tiap-tiap jangkah dia tu akan dapat dosa. Dia nak pergi ke mana? Pergi nak dapat dosa, pergi masjid dapat dosa, pergi belajar dapat dosa. Tak ada dapat kebajikan bagi orang yang berhutang duit orang. Lepas tu ada pitih tapi tak nak bayar. Nah, berhutang duit orang, berhutang pitih orang, tapi ada pitih tak nak bayar. Diri dia tak nak bayar. Maka ini ada hadis menyatakan bahawa orang macam ni tiap-tiap jangkah dia tu dapat dosa. Dia pergi masjid dapat dosa, pergi belajar dapat dosa. Ikutlah segala-gala perbuatan dia tu jadi dosa, tak jadi kebajikan. Kenapa? Kerana dia ada pitih boleh bayar hutang tapi dia tak bayar. Lain daripada orang yang tidak ada duit, ada pitih tapi dia niat nak bayar, itu tak apa yang tu. Yang ni pitih ada, duit ada, bayar, tapi dia tak nak bayar. Semacam orang sekarang ini. Tu. Masa berhutang tu kau tolonglah. Tolong. Mau tiap nangis masa berhutang. Nah, masa bayar hilang perak. Punggung tak nampak. Nah, tak nampak belah duit itu kan. Lalu semua depan rumah kita. Pagi hutang. Buat ambil duit kita right. Pagi hutang kita tak pernah jumpa dengan dia. Sebab tu kata ahli peniaga Cina, nama apa? Jack Ma, orang kaya sekali. Dia kata macam mana? Berhentikanlah berseteru dengan orang dengan memberikan hutang. Tu. Kalau kamu tak nak seteru dengan orang, mu jangan bagi berhutang. Kalau kamu bagi berhutang ke orang, bermakna kamu buat seteru satu orang. Dua orang beri berhutang, seteru dua orang. Masa-masa dia mari cakap dengan kita dekat Allah lah. Nah, Allah lembut tengah. Nah, kucing dengar cenderung. Masa dia mari minta hutang kita tu. Molek kucing ada sekali dengar je. Minta lah. Susah benar lah ni. Kalau mu tak tolong nyanyo lah aku. Kucing nak dengar cenderung. Moyak kata dia. Masa minta. Nah, bawa masa bayar. Yang kacau tu, kacau minta. Tak ada kacau mari, kalau ledak. Okay. Kucing hak dengar tu pun lari perak dah. Ni kalau ada beruk lepas tu kikir. Nah, sahabat tu jangan buat seteru dengan beri berhutang. Kita bagi lalu dah duit. Dia berkata,
Aku ni ingat duduk sains pondok tidur sekali dah. Tidur sekali, makan sekali pun kita baik kita ruang. Minta duit 1,000. 100 tak banyak kan. Oh, tak kamu tak ada 100. Dapat 100. Yes. Dia buat gitu. Abuh mung ni sekarang ni aku duk sayang aku dah. Nak minta tolong tak boleh dah. Gini. Aku nak uyu makan nasi saja. Ambil 1,000 aku nak uyu dia. Mungkin cara lah. Aku tak ada sungguh. Loh, tak ada weh nu tengok kereta gudang dah pergi Pak Uti. Lori ni ke Pak Uti rumah besar tak ada 1,000. Dah tak ada nak uyu kat mung. Tak mau uyu tak ada. Pekai tu lagi. Aku nak uyu kat mung 1,000. Tak ada pihak berkata ni. Uyu saja. Sekoh ni 1,000. Ya kena masuk. Dunia lah ni lagu tu. Kalau nak berkata tu, gibai. Tempat bergetar dah, buat pergi surat tanah ke apa bergetar sana. Apabila pun tak bayar, tanah boleh dia. Dia main dengan undang-undang. Pak kalau kita tak kena sahan kita nak legal tanah dia. Tu jaga keselamatan bagi. Tu. Lalu tu dia kata kat sini, orang yang bergetar duit orang yang kata tak ada, maka tak payahlah dia sumpah. Tak payah dia sumpah, tak payah terimalah. Kerana dia yang punya tahu. Tapi ingat, kalau ada tak bayar, orang ni tak masuk syurga dah. La dakhul jannah man kana alaihi dainun. Tak masuk syurga mereka yang ada di atas dia tu hutang. Kalau ada hutang, mereka ni tak masuk dah syurga. Walaupun amal kamu banyak mana sekalipun, tapi kamu tak nak bayar hutang. Baju beli puluh tahun lalu tak bayar lagi. Bayar isak ni, isak. Baju buh dia. Nak buh durian. Belilah baju. 500 baju ni jadi buh belilah harga 500 kok segundi. Nah, esok aku bayar. Esok aku bayar. Ambil girai. Tu jumpa dengan dia 10 tahun tak bayar lagi. Dia kata bukan duit tak ada, tapi puasa perangai orang tak nak bayar. Tak ingat tu. Semua perjalanan dia, perbuatan dia akan dapat dosa, tak dapat pahala. Pergi masjid dapat dosa. Nah, pergi belanja dapat dosa. Dosa apa? Dosa dengan sebab dia ada hutang tak bagi ke orang. Tak bayar. Nah, tu. Malaikat kita tak ada tu lain. Kita tak ada tapi niat nak bayar. Tak tu tak apa. Tu. Ada dakwa perempuan yang lalu eddahnya perempuan dengan haid atau hamil mengandung dan lain-lain dakwa yang sebagainya. Dakwa perempuan yang lalu eddahnya eddah masa di antara apa suami dia yang bercerai tu dengan haid. Dia kata aku dah berdatang 3 kali haid dah. Tak apalah, dakwaan dia tu sah. Tak payah bersumpah dah. 3 kali haid suci, 3 kali suci. Nah, 3 kali suci, lepas iddah. Lalu tu kalau tolak perempuan dalam masa dia haid tak boleh haram. Karena suci yang pertama tu tak dibilangkan. Hingga iddah dia tu panjangan. Bawa dah haram cerai perempuan ketika dia hamil, ketika dia haid. Dan kalau dia mengandung. Nah, iddah dia apabila beranak. Beranak habis iddah. Tu. Dan lain-lain dakwa yang sebagainya. Katanya Nabi SAW, wal yaminu ala man ankara, adalah sumpah ini dinamakan dengan sumpah penjara. Ni sumpah penjara, sumpah masuk gop ni. Kerana mempenjarakannya kan seorang akan yang berhak daripada sampai kepada haknya. Kerana mempenjarakannya ke seorang akan yang berhak daripada sampai kepada haknya, tu akan hak berjara dah. Dan dinamakan juga dengan sumpah raumus, upah bahang. Tak boleh juga. Tu sumpah masuk penjara bagi. Dinamakan dengan sumpah penjara. Kerana mempenjarakannya ke seorang itu akan yang berhak kerana mempenjarakannya seorang. Mempenjara memasuk gok. Mana dia? Mempenjara memasuk gok akan yang berhak daripada sampai kepada haknya, hak penjara. Nah tu. Dan dinamakan juga dengan sumpah ramus. Apa? Sumpah bohong. Sumpah bohong. Tu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Barang siapa, yakni siapa-siapa bersumpah dengan sumpah penjara itu, yang diputus dengan dia dengan sumpah penjara ni akan hak seorang Islam. Sedang ionyo, siapa ni dengan sumpah itu fasik dan bohong, maka berjumpalah ia tu yang bersumpah tu dengan Allah keadaan marah atas yang bersumpah. Barang siapa tu lah, atas barang siapa. Tu barang siapa bersumpah dengan sumpah penjara itu, yang diputus dengan dia dengan bersumpah tu akan hak orang Islam. Dia sumpah bohong. Pasal sumpah nak putuskan hak orang Islam. Sedangkan ianya dengan sumpah itu, sedangkan ianya barang siapa dengan sumpah itu fasik, jadi fasik. Dia sanggup jadi fasik. Dan bohong, dia sanggup bohong. Macam sumpah saksi, kata orang ni buat khianat dia. Tu tak apa dah, tak ada ni sumpah bohong. Tu. Maka berjumpalah ia barang siapa dengan Allah keadaan marah, tanya hal keadaan Allah Ta'ala ni marah atasnya, jadi murka atasnya, atas barang siapa tadi. Dunia senanglah, dapat pitih 2 juta, dapat pitih 5 juta orang bagi kamu sumpah, kamu sanggup jadi orang fasik, kamu sanggup jadi orang bohong kerana kamu nak pitih dunia. Nah, tapi di akhirat esok kamu akan dimerka Allah Ta'ala, maka merka Allah ni iaitu azab Allah Ta'ala akan timpa ke atas kamu. Tu orang sekarang ni boleh buat ni dengan saksi bohong. Nah, saksi bohong, sumpah, kata dia berjumpa sungguh, ya tengoknya. Balasan Allah akhirat tu besar bagi mereka yang sumpah bohong. Hadis yang ke-34, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana. Huraian yang pertama daripada sifat-sifat Rasul. Huraian pertama daripada sifat-sifat Rasul yang 4. Sidik, sidqun. Maka baca wak Melayunya sidik. Artinya arti sidqun benar. Benar, maka benar ni sakut pau bergantung dengan perkataan. Bergantung dengan perkataan Rasul, bukan bergantung dengan sifat Rasul. Kerana benar-benar ni ialah bergantung dengan lidah. Apabila bercakap betul dengan perkara yang berlaku, dikatakan benar. Apabila bercakap tak betul dengan perkara yang berlaku, maka dikatakan bohong. Nah, macam lembu kita kata kaki 2, bohong. Macam kambing kamu kata kaki 3, bohong. Kambing berdebah, lembu berdebat, bohong. Karena tak betul dengan wakil, tak betul dengan perkara. Tu. Nah, tu bohong. Kebanyakan orang suka bohong ni mana? Ketika dia cakap handphone. Cakap terosak. Dia pun tanya, "Hai, dia mana dah?" Tu baik je dah, nak pada atas ni, pada atas. Teringat tu, dia baru tu baik ya. Cakap handphone. Dia tak royak betul. Pasal tak bagi orang tu pasal kecut hati macam mana ikut dia lah. Tapi itu dinamakan bohong. Jumpa jalan jumpa jalan. Jumpa kalau lupa lah, jumpa kalau lupa. Kita pergi lupa nanti handphone dia. Mana? Tepi dekat lah. Kalau dekat tu jauh lagi tu. Tu. Maka sebab itulah Rasul tidak ada bohong. Yang bohong tu umat dia. Banyak bohong. Sebab tu di akhirat Isa Allah Ta'ala tutupkan mulut.
Tutupkan mulut, dia bukakan tangan, boleh cakap. Kaki boleh cakap. Sampai anggota yang ada di tubuh kita ni, akhirat esok akan deraka pada kita. Orang lain tak kena cakap. Anggota selalu khidmat pada kita. Tangan, hang makan. Tangan, hang gocoh, pung. Tangan, berhenti, Sembah, sembah. Masa dunia taat kita habis ni, segala anggota kita taat ni. Tapi apabila datang di akhirat esok, tangan kita deraka pada kita, kaki kita deraka pada kita. Tu. Lepas tu orang lain tak kena cakap. Habis. Kalau tangan kita deraka, lepas tu orang lain di sebelah kita tu habis deraka. Sebab tu hari itu hari yang nafsi-nafsi, mung-mung, kuku. Kamu, aku. Nafsi-nafsi. Tu. Wajib pada syarak atas tiap-tiap mukallaf. Wajib mengetahui serta mengaku di dalam hatinya, hati mukallaf. Hati mukallaf mengaku. Jadi bermaknanya kalau kita tak tahu, mengaku sahaja tapi tak tahu, dosa. Pasal dia wajib. Pasal perkara yang wajib. Apa perkara yang wajib? Wajib pertama tahu, serta mengetahui, serta mengaku, sertakan sai dalam hati kita, terima dalam hati kita ni dengan tentu sungguh bahawa Rasul-Rasul Allah itu sidik. Arti dan sidik benar. Apa benar? Tidak bohong mereka itu Rasul-Rasul pada perkataan dan pada perbuatan mereka itu Rasul-Rasul. Ada pun yang bohong, kita Rasul tak ada pernah bohong. Bahkan dalam cakapan apa berselera sekalipun tidak ada bohong. Cakap benar semua. Tak ada perkataan yang bohong. Karena bohong-bohong ni bukan sifat Rasul, sifat baik, sifat munafik. Dan dikehendaki dengan benar itu ialah dikehendaki dengan benar apa-apa yang mereka itu Rasul-Rasul berkata. Apa-apa yang mereka itu Rasul-Rasul berkata. Apa-apa daripada suruh, itu bayan pada kata apa-apa. Daripada suruh dan tegah dan menceritakan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tak nampak tengok oleh mata, seperti hari akhirat, alam barzakh, alam lepas pada mati, alam kubur, alam barzakh, alam akhirat, alam malakut, benda yang atas langit tu alam malakut, benda yang ada atas pada langit dipanggil alam malakut. Tu perkara yang gaib. Allah Ta'ala ada. Ambil dengan siapa Nabi, siapa Nabi Adam, ada. Semua tu Nabi kita bagi tahu tu. Tu perkara yang gaib. Dan apa-apa yang mereka itu Rasul-Rasul perbuat, semua tu dikatakan benar. Semuanya membetuli dengan diri-diri perkara. Semuanya apa-apa yang mereka tu berkata, dan apa-apa yang mereka tu perbuat tu membetuli dengan diri-diri perkara, betul dengan perkara yang berlaku. Itu makna dia. Betul dengan perkara yang berlaku. Tidakkah siapa dia nak tahu katanya ini kubur makam Nabi Ibrahim, ini kubur Nabi Hud, ini kubur Nabi Sulaiman, ini kubur Nabi Yusuf, Nabi Musa. Siapa bagi tahu? Rasul. Nabi kita bagi tahu kubur mereka duduk di Palestin. Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud duduk di Palestin. Ashabul Kahfi duduk di Urdun. Maka ni cerita dalam Quran, Suratul Kahfi. 7 orang waliullah lari daripada raja yang zalim. Maka pergi meninggal, pergi mati dalam gua. Maka sampai sekarang pun ada lagi mayat dia tu dalam gua. 7 orang. Siapa cerita tu? Rasul. Kalau gitu siapa dia nak tahu ke perkara-perkara macam tu? Kalaulah Rasul tak bagi tahu, kita tak tahulah. Maka benda tu benda gaib. Benda gaib, benda tak nampak tengok.
Maka wajib kita mengaku sungguh akan mereka itu rasul-rasul. Mengaku-mengaku pada dakwaan mereka rasul-rasul. Jangan biar syok, jangan jadi leluh, jangan jadi waweh, jangan jadi beragu-ragu dalam hati kita, mesti kemah pocok, pop, jangan tergoyang lagi. Karena mereka tu betul, dakwaan mereka itu betul, benar. Mesti kita mengaku sungguh akan mereka itu pada dakwaan, pada perkara yang didakwah tu dakwaan. Dakwaan mereka itu perkara yang didakwa oleh mereka itu. Tu apa dakwaan mereka? Jadi nabi dan jadi rasul, mesti kita terima. Dan tiap-tiap perkara yang menyampai mereka itu rasul-rasul kepada kita, menyampai daripada Allah Ta'ala, tidak dusta mereka itu rasul-rasul sama sekali. Apa saja hak dia menyampai kepada kita daripada Allah Ta'ala tu, menyampai sini dengan makna memberi tahwi. Tiap-tiap perkara yang menyampai, yakni dia memberi tahwi, yang memberi tahwi mereka itu rasul kepada kita daripada Allah Ta'ala, menyampai daripada Allah. Itu khabar. Tidak dusta mereka itu rasul-rasul sama sekali. Tak bohong sama sekali. Walaupun dengan jalan selora sekalipun. Jangan selora, jangan kelolo, lolin. Selora sekalipun dia bercakap atas benar juga. Dia tak bercakap bohong. Dan dalil atas benar mereka itu rasul-rasul, dan tidak dusta mereka itu rasul-rasul, ialah dalil kita fikir dan tilik dengan akal kita. Ni tilik dan fikir macam ni. Jika mereka itu rasul-rasul tidak benar dan dusta mereka itu rasul-rasul, sedusta pula khabar-khabar Allah Ta'ala yang dirakit sama Allah. Kalau Allah Ta'ala rasul tak benar, siapakah Allah Ta'ala pun tak benar juga. Kenapa? Kerana ia ya Allah. Kerana ia ya Allah membenarkan mereka itu rasul-rasul. Membenar ta'alluq pada kata membenar. Membenar dengan memberi mukjizat akan mereka itu rasul-rasul. Mukjizat apa? Perkara yang mencarikan adab, perkara yang melemahkan orang meniru. Itu mukjizat. Jadi perkara yang dia buat orang nak meniru tak boleh, seperti keluar air di celah-celah jari. Tu. Dan barang yang sikit, makanan sikit boleh makan ramai. Makanan tu, susu tu, minuman tu untuk makan 10 orang, 15 orang terik. Tapi dia bagi makan 80 orang lebih. Tu 80 orang lebih tusu dia akan bagi makan dia orang. Tu mukjizat. Ada pokok-pokok kayu bagi berjalan, jumpa bagi salam dari Rasulullah, bagi menyaksi dari Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tu Rasulullah panggil dia. Hei Pak Kayu, ta'ali, mari ni. Mari. Selalu bokeh, bokeh kayu naik. Cabut Pak Kayu, jalan sama Rasulullah. Jalan bagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pokok kayu bercakap dengan Rasulullah. Maka Rasulullah tanya. Tanya pokok kayu. Pokok kayu, siapa aku ni? Aku siapa? Maka pokok kayu jawab. Pokok kayu jawab, engkau Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Pokok kayu mengucap depan Rasulullah. Maka orang Badui tengok Rasulullah duduk cakap pokok kayu. Lepas dia cakap sudah, pokok kayu tadi, pokok kayu tu balik duduk tempat dia balik. Tak ada supaya cabut dak. Macam biasa. Maka orang Badui tengok perkara tu. Setara pokok kayu dia terima kata dia jadi nabi. Apatah lagi aku orang dia bukan pokok kayu. Lalu tu orang Badui mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Banyaklah mukjizat Rasul. Apa mukjizat? Perkara yang melemahkan orang meniru, dan setelah lagi perkara yang menyalahi adat. Tu.
Mukjizat Nabi Ibrahim masuk dalam api tidak hangus. Mukjizat Nabi Ismail, pisah tak boleh melukakan kulit dia. Dah, mukjizat Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat Nabi Yunus dalam perut ikan tak ada yang digana. Banyaklah dalam kalangan rasul-rasul mukjizat yang Allah Taala bagi kat dia. Tu. Mukjizat mana? Yang menepati firman Allah, firman itu. Tu. Yang menepati Tuhan berkata, telah benar hamba-Ku sadaqa abdi. Telah benar hamba-Ku. Dan dusta mukjizat yang menepati firman itu mustahil. Nah, kalau gitu mukjizat kita kata bohong, menepati firman Tuhan tu. Mukjizat tu, maka itu mustahil. Kenapa? Kerana dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu rasul-rasul pada orang yang bersamaan dengan mereka itu rasul-rasul. Orang bersemasa. Orang bersamaan mana orang bersemasa dengan mereka, mereka tengok, mereka nampak, mereka lihat akan perkara yang menyalahi adat yang ditimbulkan pada rasul-rasul. Mukjizat Nabi Musa boleh membelahkan air laut dengan tukar hingga sampai 12 jalan. 12 jalan pukul air laut pun dengan tukar dia tu, maka air laut tu terpecah keluar 12 jalan. Karena kaum Nabi Musa ada 12 kabilah. Tiap-tiap satu kabilah 1000 orang. Nah, maka pecah 12 jalan masuk pergi. Tu mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Banyak lagi lah di kalangan kita dengar cerita-cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Tu mukjizat rasul-rasul. Kalau begitu, tetaplah di hati kita akan benar mereka rasul-rasul dan tidak dusta. Kalau begitu, begitu yakni dilihat sebenar berlaku mukjizat mereka itu pada orang yang bersamaan dengan mereka itu. Kalau gitu tetaplah di hati kita akan benar mereka itu rasul-rasul dan tidak dusta, tidak bohong. Yang bohongnya orang lain, bukan rasul. Sampai orang nak meroyakkan hadis tu pun, kalau pernah dia bohong dalam hidupan dia, maka hadis tu dikatakan dhaif. Orang nak royak hadis, nak bagi tahu hadis sekian tu, mesti dia ni orang yang benar. Bila masa dia pernah cakap bohong, maka hadis dia jadi dhaif. Begitu juga orang nak jadi guru, mesti cakapan dia betul dan betul, jangan dusta. Kalau suka bohong, Allah Taala tak akaklah kita jadi guru. Tak akak. Dia kena cakap betul, dia cakap bohong. Kerana bohong tu bukan sifat warasatul anbiya, bukan sifat orang yang membesarkan nabi-nabi. Tu. Habis huraian yang kedua daripada sifat-sifat rasul itu amanah, artinya kepercayaan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah.